KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Saya Akmal Nazri. Inilah dia Sukses SPM 2022 bersama dengan saya. Tak bukan pelajar cemerlang Akmal Nazri. Baik, saya pasti murid-murid dah tak sabar-sabar untuk belajar bagi mata pelajaran ekonomi. Tapi kita nak tahu juga siapakah guru yang akan bersama dengan kita kali ini. Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Baik, saya pasti murid-murid pun dah lihat dah profil guru yang akan mengajar kita kali ini. Tak bukan, inilah dia Cikgu Roslan. Apa khabar Cikgu Roslan? Okey, baik Akmal. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Katanya cikgu ini merupakan pakar ekonomi. Tak ada. Cikgu biasa-biasa saja. Cukup rendah diri Cikgu Roslan kita ni. Tapi sebelum tu Cikgu, izinkan saya juga untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat kali ini, iaitu Cikgu Koh Kai Ngi. Apa khabar Cikgu Koh Kian Ngi? Sihat? Terbaiklah Cikgu Koh. Okey Cikgu, kita pernah berkenal dengan juru bahasa isyarat dan kita juga bakal bersama dengan 4 orang anak murid daripada sekolah Cikgu Roslan. Betul ke? Ya, saya. Siapakah mereka ni Cikgu Roslan? Okey, hari ini kita bersama-sama dengan kita ada 4 orang murid daripada SMK Tanjung Chat Kota Baru. Okey, yang pertama adalah Muhammad Amir Israf. Okey, dan kita ada yang tudung berwarna biru. Lambai sedikit. Okay. Nur Amal. Okey. Okey, dan seorang lagi lelaki adalah Muhammad Fazli, dan kita juga ada Nur Salisa. Okey, semua pelajar-pelajar daripada tingkatan 5 daripada SMK Tanjung Chat. Dan katanya cikgu, mereka ni membuat aduan kepada saya cikgu. Diorang ada beberapa bab yang tak faham lagi dalam mata pelajaran ekonomi ni. Jangan risau, jangan takut, jangan pening kepala. Ayo kita mulakan kelas kita bagi mata pelajaran ekonomi bersama dengan Cikgu Roslan. Cikgu sudah bersedia? Okey. Mari kita cikgu, silakan. Okey. Hari ini sebelum kita nak menjawab berkaitan dengan mata pelajaran ekonomi, 3 perkara yang murid perlu tahu adalah kata tugas. Yang kedua adalah kata kunci ataupun keyword kepada soalan, dan yang ketiga adalah peruntukan markah bagi setiap pecahan di dalam soalan. Okey. Seterusnya, baik. Okey. Apakah kata tugas? So, kata tugas merupakan sebagai pandu arah ataupun pandu calon untuk memberi respon terhadap jawapan sejajar dengan kehendak soalan. So, maknanya kalau murid dapat mengetahui dengan jelas apakah maksud kata tugas, maka memudahkan calon untuk menjawab soalan di dalam setiap ujian nanti. Okey. So, sebenarnya untuk peperiksaan, untuk pentaksiran ataupun untuk ujian, terdapat berbagai kata tugas. Okey, ada banyak kata tugas. Kita ada terangkan, kita ada mengapakah, kita ada bandingkan, lukiskan, hitungkan, dan setiap kata tugas ni dia mempunyai berbagai mempunyai cara yang tersendiri untuk kita bagi respon terhadap soalan ujian. So, maknanya dia setiap kata tugas berbeza antara kata tugas yang lain. Oleh itu, murid-murid yang faham dengan jelas penggunaan setiap kata tugas, amat mudah untuk murid ataupun calon menjawab setiap kali ujian di dalam setiap pentaksiran di peringkat sekolah. Okey. Itulah dia cikgu yang dikatakan kata tugas. Yang mana dalam tu kita ada dapat lihat, terangkan, mengapakah, bandingkan dan pelbagai lagi. Baik cikgu, kita nak berhenti rehat dulu, boleh ke cikgu? Okey. Baik, pada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2022. Didik
TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Roslan kita. Baik, jadi tanpa buang masa, ayo kita sambung balik kelas kita. Cikgu, silakan terangkan, huraikan. So kita akan teruskan ya, Akmal. Ya. Okey. So di antara kata tugas yang popular, okey, ada dua kata tugas yang popular. Yang pertama ialah terangkan. Okey, yang kedua adalah huraikan. So kita akan lihat apa yang dikendaki oleh kata tugas terangkan, huraikan. Mungkin apa bezanya kalau soalan tu memerlukan penggunaan kata tugas terangkan, mungkin tidak sama dengan kata tugas huraikan. Yep. So saya akan jelaskan kepada murid-murid. Okey, kata tugas terangkan. Okey. So, maksud kata tugas terangkan, dia sebenarnya menyatakan fakta dengan sokongan, di mana murid-murid perlu memberi fakta dengan sokongan ataupun sebab. So, satu fakta dan satu huraian untuk membolehkan murid-murid mendapat 2 markah. So, maknanya kalau soalan tu mempunyai kata tugas terangkan, murid-murid boleh menjawab sama ada satu fakta dan satu huraian, atau satu fakta dan satu contoh. Maksud dia, murid tadi boleh memilihlah sama ada jawapan dia untuk satu fakta dengan satu huraian, ataupun satu fakta dengan contoh. Okey. So tapi sebelum tu, 3 perkara yang perlu murid-murid fahami dan juga ingat bahawa setiap jawapan kita, kalau jawapan kita merupakan fakta, murid-murid tidak boleh mengubah. Okey, maksud dia fakta tu benda yang tidak boleh diubah. Betul. Okey. Yang kedua adalah huraian. Okey, untuk huraian, murid-murid boleh menggunakan ayat-ayat sendiri yang sesuai. Okey, dan yang ketiga adalah contoh. Murid-murid boleh membagi contoh berdasarkan kesesuaian ataupun relevan dengan kehendak soalan tadi. Baik. Okey. Seterusnya, kita akan lihat bagaimana penggunaan kata tugas terangkan di dalam ujian. Okey. Saya bagi satu contoh soalan. Okey. Okey, untuk Fazli, Amar, Amir dan Salisa. Okey. Kalau soalan kata tugas terangkan, sebagai contoh, terangkan input dalam proses pengeluaran jangka pendek. So tadi saya dah bagi tahu, selain daripada kata tugas, murid-murid juga perlu melihat kepada kata kunci, dan yang ketiga adalah markah yang diperuntukkan biasanya berada di sebelah kanan setiap kertas ujian. So biasanya kata tugas terangkan, kalau markah dia 4 markah, bermakna calon perlu menjawab 2 fakta dan 2 huraian atau contoh. Okey, mana-mana 2 fakta atau huraian atau contoh. Okey. Saya tunjukkan jawapan untuk soalan tadi. Okey. Kalau kita balik kepada soalan tadi, terangkan input di dalam proses pengeluaran jangka pendek. So input pengeluaran jangka pendek ini terbagi kepada 2 lah. Satu input tetap, dan kedua adalah input berubah. So input tetap itu adalah fakta yang pertama. Dan yang kedua adalah input berubah. Input berubah adalah fakta yang kedua. Di mana fakta yang telah saya bagi tahu tadi, kita tak boleh ubah fakta. Okey, so kita kena tulis fakta tu dengan ayat dengan perkataan yang penuh. So makna dia input tetap dan input berubah itu adalah fakta yang tidak kita boleh ubah. Di mana untuk mendapat markah yang seterusnya, calon boleh memilih sama ada untuk memberi huraian ataupun memberi contoh. Baik. Sebab fakta ni memerlukan calon memberi fakta dan huraian atau fakta dan contoh.
Untuk jawapan yang pertama, input tetap adalah fakta. So sekarang H2 tu adalah huraian. So wujud dalam output sifar. Wujud dalam output sifar itu merupakan huraian. Untuk fakta yang kedua, input berubah. Di mana untuk input yang kedua, murid-murid tidak semesti lagi memberi huraian. Murid-murid boleh memberi contoh. Iaitu contohnya adalah bahan mentah ataupun buruh yang digunakan di dalam proses pengeluaran. Ini yang saya jelaskan tadi. Untuk kata tugas terangkan, calon boleh memilih sama ada fakta dan huraian ataupun fakta dan contoh. Mana-mana yang calon ataupun murid-murid rasa selesa dengan jawapan tersebut. Okey. Yang seterusnya, kita nak lihat kata tugas huraikan. Okey. Tadi kita dah cikgu dah jelaskan berkaitan dengan kata tugas terangkan. Apa yang membezakan kata tugas terangkan dengan huraikan? Okey. Untuk kata tugas huraikan, okey. Maksud kata tugas huraikan, sebenarnya kata tugas huraikan ni memerlukan calon ataupun murid memperihal sesuatu dengan panjang lebar dan lebih terperinci. Baik. So makna dia kalau dia hampir sama dengan kata tugas terangkan tadi, tetapi kalau kata tugas terangkan tidak memerlukan huraian ataupun dengan lebih panjang lebar. Sebab itulah kata tugas huraikan memerlukan calon memberi fakta dan dua huraian atau contoh. Kalau kata tugas terangkan tadi, satu fakta dan satu huraian atau contoh. Tetapi kalau kata tugas huraikan, calon perlu bagi satu fakta dan dua huraian atau contoh. Di mana biasanya satu markah untuk satu fakta dan dua markah lagi adalah sama ada daripada huraian ataupun satu markah untuk contoh mengikut kesesuaian. Okey. Okey, untuk ni saya cikgu buat note untuk murid-murid lebih jelas. Baik. Di mana kata tugas huraikan, calon boleh memilih sama ada untuk memberi satu fakta dan dua huraian. Maksud dia huraian satu, huraian dua, ataupun calon juga boleh memilih sama ada memberi satu fakta dan satu huraian dan satu contoh. Keadaan yang ketiga, kan? Keadaan yang ketiga mungkin murid-murid akan tanya, boleh tak cikgu? Boleh tak kalau saya tanya Amir, boleh tak Amir kalau untuk kata tugas huraikan kita bagi fakta dan dua contoh? Boleh tak dua contoh untuk kata tugas huraikan? Boleh Amir? Boleh. Tak boleh? Okey, tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau kita bagi satu fakta dan dua contoh, markah kita hanya dikira untuk satu saja bagi contoh. Tapi kalau untuk huraian, tidak ada masalah kalau calon memberi dua huraian. Huraian satu, huraian dua. Tetapi calon tidak boleh memberi contoh satu dan contoh dua. Kalau bagi dua contoh, tiga contoh sekalipun, contoh hanya dikira untuk satu markah sahaja. Tidak lebih daripada satu markah untuk contoh. So sekarang, untuk kata tugas huraikan, calon boleh memilih sama ada memberi satu fakta dan dua huraian, satu fakta dan satu huraian dan satu contoh. Okey, Akmal boleh faham? Faham cikgu. Jangan Okey. satu fakta dua contoh salah. Bukan salah. Nanti dia bukan salah dia tapi hanya kira satu dia contoh hanya saja. dikira satu saja. Hilanglah markah, cikgu. Hilang markah. So tak Sayang. dapatlah markah Penuh. maksimum, markah penuh kan. Okey, rugilah. Betul tu. Okey, kita tengok satu contoh bagaimana kata tugas huraikan digunakan di dalam soalan ujian ataupun pentaksiran. Okey. Saya ambil satu contoh soalan, huraikan jenis-jenis perbelanjaan kerajaan. Ini merupakan contoh soalan SPM sebenar dari tahun 2019. Okey. Okey, persoalan sekarang, markah di tepi kita adalah 6. Kan? Kita sekarang bila soalan kata tugas
huraikan, calon mesti berpegang bahawa mestilah fakta, huraian, atau fakta, huraian, contoh seperti yang cikgu jelaskan tadi. Okey. So biasanya jenis-jenis perbelanjaan kerajaan ni ada dua, kan? So apa? Perbelanjaan pembangunan itu adalah fakta, benda yang kita tak boleh ubah. Dan yang kedua, kita ada perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan mengurus itu juga adalah fakta. So markah akan dapat satu markah untuk fakta. Okey, fakta yang kedua juga kita akan dapat satu markah. Okey, seterusnya calon boleh memberi huraian bagi fakta. Sebagai contoh, cikgu bagi contoh di sini, meningkatkan modal fizikal atau meningkatkan modal fizikal itu merupakan huraian. Okey, huraian satu, ataupun murid-murid boleh terus kepada huraian kedua, tidak berulang. Perbelanjaan pembangunan ini merupakan perbelanjaan yang tidak berulang. Dan juga merupakan perbelanjaan jangka panjang, perbelanjaan modal, pelaburan kerajaan. Okey, itu merupakan huraian-huraian. Jika calon memilih untuk menjawab berdasarkan huraian, maka huraian 1 dan huraian 2. Tak perlu bagi contoh lagi dah, tak apa dah. Sebab dah cukup dengan huraian. Kan? Tapi kalau nak bagi contoh, tidak ada masalah. Contoh dikira 1, huraian dikira 1. Okey, yang kedua, fakta yang kedua, perbelanjaan mengurus. Okey, perbelanjaan mengurus ni merupakan perbelanjaan untuk melicingkan pentadbiran kerajaan. Biasanya dia merupakan perbelanjaan yang berulang-ulang. Okey, contoh dia emolumen lah. Emolumen ni adalah gaji kepada kaki tangan kerajaan. Okey, so sekarang saya cikgu jelaskan sekali lagi, untuk menjawab kata tugas huraikan, calon boleh memilih sama ada memberi satu fakta dan dua huraian, atau satu fakta, satu huraian dan satu contoh. Okey. Seterusnya, kita nak cuba praktiskan diri. Okey, saya nak bezakan di antara penggunaan kata tugas terangkan dan juga huraikan tadi. Okey, gambar di bawah. Okey, untuk Fazli, Amal, Salisa dan Amir, cuba lihat soalan, praktiskan diri. Untuk gambar di bawah berkaitan dengan faktor pengeluaran. Okey, so biasanya dalam kita menjawab soalan, ini dipanggil sebagai sandwich. Gambar di bawah ni berkaitan dengan faktor pengeluaran, ini kita panggil sebagai sandwich. Biasanya ayat yang pertama di dalam soalan tadi sebenarnya dia sebagai nak landing kita kepada apa soalan sebenarnya nak disoal. Okey, so sekarang faktor pengeluaran. So kita tahu faktor pengeluaran ada 4, kan? Tanah, buruh, modal, dan usahawan. Tetapi soalan yang saya tunjukkan ni, soalan hanya terhad kepada faktor pengeluaran tersebut. Apa maksud faktor pengeluaran tersebut, Amar? Faktor pengeluaran yang ada di dalam gambar ni saja, kan? Itu maksud faktor pengeluaran tersebut berdasarkan gambar ni saja. Maknanya walaupun faktor pengeluaran tu ada 4, tanah, buruh, modal dan usahawan, kertas ujian tadi hanya memerlukan calon memberi apa faktor pengeluaran yang ada dalam gambar sahaja. So dalam gambar ni, so kita ada tukang jahit. Tukang jahit itu kita panggil sebagai buruh. Yang kedua, mesin jahit. Mesin jahit itu kita panggil sebagai modal, faktor pengeluaran modal. Sekarang dengan soalan yang sama, kita yang membezakan adalah kata tugas. Terangkan faktor pengeluaran tersebut, 4 markah. Yang kedua, huraikan faktor pengeluaran tersebut, 6 markah. Bila kata tugas terangkan, apa yang perlu ada, Fazli? Terangkan mesti mesti ada satu fakta dan satu huraian. Satu fakta, satu huraian atau Satu fakta. Contoh. Kan? Satu fakta, satu huraian atau contoh. Tidak semestinya huraian. Kalau calon nak memilih contoh pun, so tidak ada masalah. Untuk
kata tugas huraikan tadi, calon memerlukan fakta, huraian, atau contoh. Dan biasanya kata tugas terangkan ni markah dia diperuntukkan untuk calon adalah 4 markah, kata tugas untuk huraikan 6 markah. Jadi persoalan sekarang, kadang-kadang bila kita mengajar dalam kelas, murid selalu tertanya, kan, cikgu, berapa kita nak bagi isi untuk soalan yang tidak dispesifikkan, berapa hendak? Sebagai contoh, mungkin soalan keluar, terangkan 2 faktor pengeluaran, kan? Huraikan 2 faktor pengeluaran, tetapi dalam soalan yang cikgu tunjukkan tadi tidak diberitahu berapa kehendak isi, berapa kehendak faktor pengeluaran tadi. Okey, so biasanya kalau kata tugas terangkan, untuk memudahkan, cikgu bagi satu tip untuk memudahkan murid ataupun calon menjawab soalan, jumlah markah cikgu bahagikan dengan 2 bagi kata tugas terangkan. So 4 bahagi 2 makna dia 2 faktor yang perlu murid bagi. Untuk kata tugas huraikan, okey, kita ada 6 markah. Okey, cikgu bahagi dengan 3. So bahagi 3, 6 bahagi 3 makna dia 2 juga faktor yang perlu murid berikan. Okey, itu untuk memudahkan murid menjawab soalan. Kenapa perlu bagi dengan 2 untuk kata tugas terangkan? Sebab fakta, huraian atau contoh. Untuk kata tugas huraikan, kenapa perlu bagi 3? Sebab fakta, huraian atau contoh. Itu sebagai tip sajalah, kan, untuk pelajar lebih memahami kata tugas terangkan dan huraikan, berapa banyak kita perlu bagi tahu untuk setiap soalan. Okey. Kita lihat jawapan tadi. Okey. Untuk kata tugas terangkan tadi. Kalau terangkan input pengeluaran yang terlibat dalam proses pengeluaran tersebut. Okey, so kita ada buruh. Buruh tu adalah faktor. Okey, so kalau kata tugas terangkan, calon hanya perlu jawab fakta dan huraian atau contoh. Calon boleh pilih sama ada memberi huraian atau contoh. Okey, buruh calon itu adalah faktor. Buruh adalah faktor. Calon sudah mendapat 1 markah. So sekarang calon boleh memilih sama ada huraian atau contoh. Jika calon memilih huraian, menyumbangkan tenaga fizikal dan mental dalam proses pengeluaran, itu adalah huraian. Okey, kalau calon bagi contoh berdasarkan gambar, contoh berdasarkan gambar adalah tukang jahit. Tak perlu cari contoh yang di luar daripada soalan. Calon boleh memilih contoh yang ada di dalam soalan tadi. Sama juga dengan modal. Okey, modal merupakan alat ciptaan manusia yang digunakan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, ganjaran bagi modal adalah faedah. Modal mempunyai mobiliti geografi yang tinggi. Itu semua adalah huraian. Kan, contoh bagi modal berdasarkan gambar tadi adalah mesin jahit. So calon boleh memilih sama ada huraian atau contoh bagi kata tugas terangkan. Okey, untuk jawapan kata tugas huraikan tadi, okey, calon tambah sikit. Sebab kalau kita lihat maksud kata tugas huraikan, memberi huraian lebih terperinci. Lebih terperinci itu makna dia lebih daripada 1 lah, kan. So 1 fakta, 2 huraian atau contoh. Buruh fakta, huraian dia mungkin menyumbangkan tenaga fizikal, buruh mahir, ganjaran upah. Ini semua adalah huraian. So tukang jahit itu adalah contoh. Okey, sama juga dengan modal. Modal itu adalah fakta dan semua alat ciptaan manusia mempunyai mobiliti geografi, ganjaran faedah, itu semua adalah huraian. Dan contoh mesin jahit tadi adalah contoh. So, cikgu boleh buat kesimpulan di sini, yang membezakan kata tugas terangkan dengan huraikan adalah kalau kata tugas huraikan tadi, kita kena bagi lebih sedikit berbanding dengan kata tugas terangkan. Lebih daripada kata tugas terangkan, lebih sedikit saja. Mungkin lebih 1 ataupun 2. Kita kena lihat kepada peruntukan markah yang diberi.
Okey. Baik, Cikgu Roslan. Saya pasti isu ini juga tidak akan berulang lagi, terutama kepada murid-murid cikgu kan. Kadang-kadang mereka agak keliru. Terangkan macam mana nak jawab. Huraikan pula macam mana nak jawab kan. Berapa pula fakta, berapa pula contoh nak kena bagi. Jadi Cikgu Roslan telah pun membantu anda. Baiklah, kita beri rehat kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu, kadang-kadang saya tertanya-tanya lah kan. Macam mana kalau kita nak jawab soalan kalau dia ada mengatakan jelaskan tu, Cikgu Roslan? Okey, Akmal. Nanti saya akan jelaskan. Sebab Ya. Akmal tanya jelaskan, so saya akan jelaskan. Terima kasih, Cikgu. Okey, seterusnya kita lihat kata tugas yang seterusnya adalah jelaskan. Okey. Apakah maksud kata tugas jelaskan? So, kata tugas jelaskan sebenarnya dia memerlukan calon memberi penerangan tentang sesuatu perkara dengan sokongan supaya mudah difahami. So, semua huraian mungkin boleh bagi huraian, boleh bagi fakta, boleh bagi contoh, apa-apa saja asalkan dia sesuai dengan kehendak soalan yang disoal. So, makna dia setiap kata tugas jelaskan tadi, calon memerlukan menjawab berdasarkan peruntukan markah di sebelah kanan. So, makna dia kalau 4 markah, 4 lah. Okay, kalau 5 markah, 5 lah. Kan? So, berbeza dengan kata tugas terangkan dengan jelaskan, terangkan dan huraikan yang memerlukan ada fakta, ada huraian, satu fakta, satu huraian. Tetapi untuk kata tugas jelaskan, tidak ada had. Calon-calon boleh bagi apa-apa saja. Sama ada bagi fakta, bagi huraian, bagi contoh. Ini yang kita kata sebagai lebih open, orang kata, lebih terbuka. Yang berbanding dengan kata tugas terangkan dan huraikan, di mana calon ada had dia. Huraian mesti 1, huraian mesti 2. Tetapi untuk kata tugas jelaskan, tidak ada had bagi calon sama ada memberi fakta, memberi huraian, memberi contoh dan sebagainya. Tetapi jawapan calon mestilah memberi sesuatu penerangan tadi dengan lebih jelas, bernas dan terperinci. Okey. Untuk memudahkan murid-murid memahami penggunaan kata tugas jelaskan, okey, saya akan tunjukkan satu contoh. Okey, jelaskan konsep faedah sosial. So, kata tugas kita merupakan kata tugas jelaskan dan markah yang diperuntukkan adalah 5. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, okey, bila 5 markah, makna dia calon memerlukan memberi 5, sekurang-kurangnya 5, sama ada fakta, sama ada huraian, sama ada contoh. Okey, so berdasarkan soalan tadi, cikgu bagi contoh jawapan dia. Okey, yang pertama, okey, merupakan externality positif. Externality positif ataupun kesan luaran positif ini merupakan nama lain lah. Nama lain bagi faedah sosial tadi. Okey, seterusnya dia memberi faedah kepada pihak ketiga daripada kegiatan pengeluaran. Ini adalah maksud. Okey, ini adalah nama lain dia kan, nama lain bagi konsep tadi. Yang ketiga, faedah sosial merupakan faedah peribadi dicampur ditambah dengan faedah luaran. Ini merupakan rumus. Okey, yang keempat, seterusnya, faedah peribadi ialah kebaikan ataupun matlamat yang diterima oleh individu ataupun pengeluar yang melakukan aktiviti berkenaan. Ini adalah kesan baik daripada faedah peribadi tadi. So, calon juga boleh bagi contoh faedah peribadi. Sebagai contoh, bila semua pekerja menggunakan basikal ataupun menaiki basikal pergi ke tempat kerja. So, dari segi faedah peribadi dia, pekerja tadi akan menjadi sihat. Okey, menjadi sihat, bebas daripada penyakit dan sebagainya. Itu adalah contoh bagi faedah peribadi. Yang kelima,
Okey, calon bagi faedah luaran adalah kebaikan ataupun matlamat yang diterima oleh individu lain dan masyarakat. Contoh bagi faedah luaran, apabila semua tadi jika ada pekerja yang banyak menggunakan basikal, so faedah luaran adalah udara akan menjadi bersih, tidak ada pencemaran. So faedah luaran ni adalah faedah yang diterima oleh pihak ketiga selain daripada pengguna dan pengeluar tadi. Okey. So yang keenam, faedah sosial akan menjadi lebih besar sekiranya faedah luaran besar daripada faedah peribadi. Okey. Yang cikgu nak tunjukkan di sini, untuk kata tugas jelaskan, calon boleh bagi apa-apa saja, sama ada fakta, sama ada huraian, sama ada contoh, nak berdasarkan 6 huraian tadi. Okey, so maksimum dia adalah 5 markah lah, berdasarkan peruntukan markah yang diperuntukkan di setiap pecahan markah. So biasanya kalau 5 markah kita bagi 5 kan, tapi kita tak pasti sama ada kelima-lima jawapan yang kita bagi tadi betul 100%. So tak ada masalah, kita boleh bagi lebih. Boleh bagi lebih dan markah tidak akan dipotong. Kalau ke-6 betul, so markah akan dikira sampai maksimum 5 saja. Ini yang membezakan kata tugas jelaskan. Okey. Contoh yang kedua. Okey, jelaskan usahawan sebagai sumber ekonomi dalam proses pengeluaran. 4 markah. So makna dia calon perlu memberi sekurang-kurangnya 4 isi ataupun 4 huraian berkaitan dengan usahawan. So apa yang cikgu bagi tahu tadi, untuk kata tugas jelaskan, calon boleh bagi fakta, calon boleh bagi huraian, calon boleh bagi contoh, asalkan sesuai dengan kehendak soalan. So kita lihat contoh jawapan bagi kata tugas untuk soalan tersebut. Okey. Apakah jawapan dia untuk maksud usahawan? So usahawan adalah individu yang menggabungkan ataupun menjelaraskan faktor-faktor pengeluaran yang lain. So kita ada 4 faktor pengeluaran, iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan. So usahawanlah orang yang bertanggungjawab untuk menyelaraskan 3 faktor pengeluaran yang lain, iaitu tanah, modal dan juga buruh. So usahawan adalah mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Yang bertanggungjawab mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Usahawan adalah untuk memastikan dia mendapat keuntungan yang maksimum. Macam mana nak dapat keuntungan yang maksimum? Mestilah meminimumkan kos pengeluaran ataupun memaksimumkan output memaksimumkan output. Usahawan perlulah kreatif. Nak jadi seorang usahawan perlu kreatif, perlu inovatif, tidak mudah putus asa, kan? Perlu rajin, perlu gigih. Ini merupakan sifat-sifat usahawan lah. Ya, yang keenam mungkin calon boleh memberi usahawan seorang yang berani menghadapi risiko. Sebab dalam perniagaan ni ada 2 saja, sama ada untung ataupun rugi. So usahawan juga mestilah bijak merebut peluang yang ada. Kena cepat-cepat rebut supaya kita tidak akan rugi, dan kita mesti pandai mengambil peluang yang ada. Yang ke-8, usahawan merupakan orang yang bekerja sendiri. Contoh bekerja sendiri adalah buka kedai makan, buka kedai buku dan sebagainya. Itu adalah contoh pekerjaan bekerja sendirilah. Dan yang ke-9, usahawan adalah merupakan sumber ekonomi yang produktif. So cikgu dah bagi 9 huraian untuk usahawan, tetapi peruntukan markah hanyalah 4 saja. So sekarang calon boleh memilihlah mana-mana yang calon rasa boleh calon luahkan ketika menjawab soalan. Seterusnya, contoh yang ketiga. Maklumat berikut berkaitan dengan pendapatan individu. Sebahagian besar individu di Malaysia memperolehi pendapatan di dalam bentuk upah melalui kerjaya yang diceburi. Jelaskan pendapatan tersebut. Jelaskan pendapatan tersebut. Ini bermakna calon hanya perlu menjelaskan pendapatan yang terdapat di dalam rangsangan
ini kita panggil sebagai stimulus. Stimulus ni satu bentuk rangsangan lah. So calon mesti menjawab berdasarkan apa yang ada di dalam stimulus ataupun rangsangan yang cikgu tunjukkan. So jelaskan pendapatan tersebut. Pendapatan tersebut tu adalah upah lah. So makna dia calon perlu menjelaskan apakah maksud upah. So kata tugas kita adalah jelaskan. Bila jelaskan, calon boleh bagi apa-apa saja, sama ada fakta, sama ada huraian, sama ada contoh. Okey, kita lihat jawapan bagi upah. Okey. So upah ni merupakan diperolehi bagi individu yang bekerja dengan orang lain. Kalau bekerja dengan orang lain, dia akan mendapat upah. Ya, kalau bekerja sendiri, dia akan mendapat untung. Itu adalah usahawan. So sekarang contoh pekerjaan, apa contoh pekerjaan yang boleh mendapat upah? Dan macam saya bekerja menjadi seorang guru akan mendapat upah ataupun gaji lah. Macam Akmal juga akan mendapat upah sebab bekerja dengan orang lain. Tetapi mungkin Akmal ada bisnes sampingan. Itu merupakan bekerja sendiri. So Akmal juga akan mendapat dalam bentuk untung. Itu yang membezakan bekerja dengan orang lain dengan bekerja sendiri. So calon boleh menjawab apa-apa saja, sama ada fakta, sama ada huraian ataupun contoh, jika kata tugas kita adalah jelaskan. Okey, seterusnya kita cuba berdasarkan praktiskan diri. Okey, untuk Amang, Salisa, Fazli dan Amir. Okey, cuba lihat soalan yang cikgu paparkan. Faktor tanah mempengaruhi peningkatan produktiviti. Jelaskan 5 markah. So soalan tu sebenarnya memerlukan calon memberi penjelasan apakah faktor tanah, macam mana tanah boleh meningkatkan produktiviti. Okey, kita lihat jawapan dia. Okey, macam mana faktor tanah boleh meningkat produktiviti? Yang pertama adalah tanah ni membekalkan sumber semula jadi ataupun bahan mentah. So biasanya kalau sumber semula jadi yang berkualiti, contohnya petroleum. Okey, so adalah merupakan sumber tanah yang paling berkualiti. Okey, yang kedua, yang seterusnya adalah sumber yang boleh diperbaharui. Macam mana faktor tanah yang boleh diperbaharui? Contoh dia kelapa sawit. Sebab kelapa sawit ni kita boleh tanam, bila habis kita tanam dan sebagainya. Kita hasil tuaian dia dan kita boleh tunggu sehingga dia mendapat hasil yang seterusnya. Okey, tanah yang berkualiti juga sebenarnya adalah membolehkan pengeluaran dijalankan secara berterusan. Okey, seterusnya adalah penggunaan tanah yang boleh kita mengelakkan pembaziran. Sebagai contoh, kalau kita lihat banyak tanah-tanah lombong, mungkin boleh kita jadikan sebagai taman tema. Kan? Kenapa? Untuk mengelakkan daripada tanah tadi terbiar secara pembaziran. Itu dikatakan tanah yang boleh meningkatkan produktiviti. Okey, seterusnya, tanah juga boleh digunakan untuk mencapai berbagai tujuan. Okey, untuk mencapai berbagai tujuan ataupun untuk mobiliti pengeluaran. Contoh dia tanah mungkin kita boleh dijadikan tapak untuk pertanian. Dalam masa yang sama, tanah juga boleh kita bina sebagai tapak pembinaan, boleh buat rumah dan sebagainya. Dan seterusnya, tanah yang subur, okey, tanah yang subur juga boleh meningkatkan produktiviti. Ya, banyak sebagai kita boleh ambil contoh. Okey, kesuburan tanah biasanya bergantung kepada tempat lah. Okey, bergantung kepada tempat dan juga jenis tanah yang kita gunakan. Selain daripada itu, penggunaan tanah yang sesuai, tepat dan sistematik juga boleh meningkatkan produktiviti. Sebab sebagai contoh, kalau tanah gambut mungkin kita sesuai untuk menanam nenas. Dan tanah juga sebenarnya boleh kita gunakan mengikut bentuk muka bumi, kan. So kalau tanah tinggi mungkin boleh dijadikan pusat pelancongan dan sebagainya, boleh ditanamkan tanaman-tanaman yang sesuai dan sebagainya. Okey, so kesimpulannya cikgu nak jelaskan di sini, jika perkataan kata tugas jelaskan, calon lebih boleh memberi apa-apa sahaja, sama ada fakta, sama ada huraian ataupun contoh. Mengikut
kesesuaian ataupun mengikut kefahaman calon berdasarkan soalan yang diberi. Baik, itu dia. Saya rasa cikgu jelaskan memang cukup padat, nyata, fakta dan juga saya pasti murid-murid pun dah faham dah cikgu kan. Setiap kali kalau ada bentuk soalan seperti ini, murid-murid pun dah tidak perlu risau. Okey, kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022. Cikgu, kita tahu kan kata tugas ni banyak sangat dia punya contoh kan. Ada jelaskan, terangkan, huraikan. Tapi kalau mengapakah, macam mana pula kalau nak jawab tu? Cikgu Roslan, mengapakah? Okey Akbar, kita lihat dulu apakah maksud kata tugas mengapakah. Okey, mengapakah ni memerlukan calon memberi sebab atau alasan tentang sesuatu isu ekonomi secara mendalam. Kenapa tak apa sebab tak datang ke sekolah pada hari ini? So, itu merupakan soalan berkaitan dengan mengapa. So, jawapan kita mestilah berdasarkan fakta dan huraian, sebab dan alasan. Biasanya jumlah markah yang diperuntukkan adalah kita lihat jumlah markah yang diperuntukkan. Maksudnya kalau 3 markah maknanya dia 3 alasan lah, 3 sebab ataupun 3 huraian yang perlu kita jawab. Okey, kita tengok contoh. Kita terus kepada contoh. Okey, Fazli, ini apa ni Fazli? Kad apa ni? Ini kad apa? Mana? Kad debit cikgu. Okey, kad debit. Di mana kita nak tahu ini kad debit? Akmal, macam mana kita nak tahu ini kad debit? Kita nak tahu kat mana kad debit? Dekat kad dia. Okey, dekat kad kan. Kita tak ada ni my debit. Ini adalah kad debit. Kalau satu lagi tak ada kad kredit. Kad kredit tadi dia juga dekat kad juga dia tulis kad kredit. Itu membezakan kad debit dengan kad kredit. Okey, soalannya, mengapakah kemudahan pembayaran tersebut menjadi pilihan pengguna pada masa sekarang? Apa sebab sekarang orang banyak menggunakan kad debit dalam proses jual beli barang, dalam proses pembelian barang, sama ada setiap kali kita pergi supermarket, orang jarang dah guna wang tunai, lebih banyak menggunakan kad debit. Okey, apa sebab dia? Okey, Amal, apa sebabnya? Boleh tak Amal bagi satu jawapan mengapa orang memilih kad debit sekarang dalam proses jual beli barang? Mudah untuk membuat bayaran. Okey, mudah untuk membuat bayaran. Sebab kita tak perlu lagi membawa wang tunai yang banyak, cikgu. Yang banyak. Okey, Fazli, apa sebab yang seterusnya Fazli? Okey, apa sebab lagi kenapa sekarang ramai pengguna memilih untuk menggunakan kad debit? Bayaran boleh dibuat secara tunai. Okey, bayaran boleh dibuat secara tunai. Kenapa bayaran boleh dibuat secara tunai? Sebab penggunaan kad debit itu sebenarnya itu adalah merupakan pembayaran secara tunai. Okey, Amir, apa sebab Amir? Kenapa pengguna memilih untuk membuat pembayaran tersebut? Amir? Tidak dikenakan faedah. Okey, tidak dikenakan faedah. Ya, tidak dikenakan faedah. Okey, seterusnya apa lagi? Apa lagi Salisa? Apa lagi? Salisa boleh? Dengar Salisa? Tidak berhutang dengan bank. Okey, mungkin tak perlu berhutang dengan bank lah. Okey, so kita lihat contoh jawapan. Okey. Okey, kenapa pengguna sekarang lebih banyak menggunakan kad debit dalam urus niaga? Yang pertama, mudah membuat bayaran. Okey, yang kedua, bayaran dia dianggap sebagai bayaran secara tunai. Okey, tidak dikenakan faedah. Okey, tidak dikenakan faedah, berbeza dengan kad kredit. Okey, kalau kad kredit, kalau kita tidak dapat membayar dalam tempoh yang telah ditetapkan, mungkin jumlah hutang kita tadi akan dikenakan cas ataupun faedah. Kan? Yang keempat, okey, kita tak berhutang dengan bank lah. Okey. Yang kelima, lebih selamat. Kenapa lebih selamat? Sebab kita tidak perlu membawa mungkin lebih selamat sebab kita tidak perlu membawa wang tunai yang banyak ataupun tidak berisiko. Okey, mungkin sebab apa? Sebab penggunaan kad kredit memerlukan penggunaan PIN number. Okey, setiap kali urus niaga kita memerlukan PIN number. So biasanya PIN number ni hanya kita sahaja yang tahu. Okey, yang seterusnya
peniaga menerima kemudahan ini secara meluas. Kalau kita lihat sekarang, dalam budaya perniagaan sekarang sudah menjadi satu kebiasaan. Pembayaran menggunakan kad debit banyak digunakan di dalam kedai-kedai, di dalam gedung-gedung mall dan sebagainya. Dan yang seterusnya, perkembangan urus niaga secara dalam talian. Sekarang urus niaga tidak semestinya secara bersemuka. Orang banyak membeli menggunakan online dan sebagainya. So, hanya guna kad debit sahaja. Yang ke-8 adalah bayaran ataupun caj perkhidmatan lebih rendah berbanding dengan kad kredit. Sebenarnya setengah-setengah bank tidak dikenakan caj pun untuk penggunaan kad debit. Yang 9, tidak perlu membawa wang tunai yang banyak. So, bila tidak perlu membawa tunai yang banyak, tak ada risiko lah. Kan? So semua huraian daripada 9 huraian yang cikgu tunjukkan itu merupakan sebab. Sebab kenapa kemudahan pembayaran menjalani kad debit tadi sudah menjadi pilihan pada masa sekarang. So kata tugas mengapakah sebenarnya calon perlu memberi sebab. Calon perlu memberi sebab. Apa sebab sesuatu berkaitan dengan soalan yang disoal. Okey, seterusnya, mengapakah kerajaan Malaysia memberi perlindungan kepada industri muda tempatan? Okey, untuk soalan ini saya minta semua murid-murid sama ada yang berada bersama-sama dengan saya daripada SMK Tanjung Chat ataupun yang berada di rumah untuk membincang dengan guru di kelas nanti. Berdasarkan soalan, mengapakah kerajaan Malaysia memberi perlindungan kepada industri muda tempatan? So, jumlah peruntukan markah kita adalah 5 markah. So, kata tugas kita adalah mengapakah? Sebablah. Sebab kerajaan memberi perlindungan kepada industri muda tempatan. So sebagai rumusannya saya boleh jelaskan di sini. Untuk kata tugas mengapakah, calon memberi sebab ataupun alasan terhadap sesuatu perkara tadi. Itu dia cikgu. Baik, jadi saya pasti murid-murid pun dah faham dah antara contoh-contoh kata tugas antaranya kita dah belajar mengenai mengapakah, jelaskan, huraikan, terangkan dan pelbagai lagi. Jadi cikgu, sebelum kita mengakhiri kelas kita ni cikgu, mungkin cikgu boleh membuat rumusan kan dengan apa yang kita dah belajar untuk kali ini cikgu. Silakan. Pemahaman kata tugas sebenarnya banyak membantu murid-murid ataupun calon untuk menjawab soalan. Sebab kata tugas ni sebenarnya dia sebagai panduan ataupun arah calon untuk menjawab soalan apa yang soalan hendak. Apa yang dikendaki oleh soalan. So, bila kita faham kata tugas, kita boleh bagi jawapan berdasarkan kehendak soalan. Kadang-kadang calon menjawab soalan berdasarkan apa yang dia faham sendiri, tetapi tidak berdasarkan kata tugas. So bila keadaan macam ni, calon akan kehilangan markah lah, tidak akan mendapat markah yang maksimum seperti yang diperuntukkan di dalam soalan. Walaupun calon memang tahu. Calon memang tahu sebab calon dah hafal semua, dah baca buku teks, dah habiskan buku teks beberapa kali. Sebab apa calon tidak mendapat markah yang semaksimum yang mungkin? Sebab apa? Sebab calon tidak memahami kehendak soalan. So, untuk memahami kehendak soalan, sepatutnya calon memahami kata tugas. Sebab apa? Sebab setiap kata tugas mempunyai cara ataupun kehendak yang berbeza-beza. So cikgu nasihatkan, calon-calon boleh membuat rujukan ataupun boleh bertanya dengan guru-guru di sekolah masing-masing apakah jenis-jenis kata tugas yang lain. Sebab kita ada banyak lagi kata-kata tugas yang terdapat di dalam subjek kita, untuk subjek ekonomi. Itu saja saya rasa, Akmal. Baik, terima kasih banyak diucapkan kepada Cikgu Roslan, dan saya setuju dengan kata-kata Cikgu Roslan ni, yang mana bila kita faham kata tugas, kita boleh jawab soalan. Baik, terima kasih kepada anda semua, dan tak lupa juga kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Koh dan murid-murid di dalam talian daripada SMK Tanjung Chat. Baik, kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Ingat, belajar rajin-rajin, okey? Assalamualaikum. Bye-bye.